Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang Arif lagi bijaksana, barisan panel hakim, rakan-rakan dan hadirin sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM dan Agensi Antidada Kebangsaan, AADK atas anjuran pertandingan program transformasi minda. Pada hari ini, saya Nur Emilina binti Muhammad Nasaruddin dari SMK Dato' Abdul Rahman Yaakob Bota akan menyampaikan pidato yang bertajuk Gaya Hidup Sihat Masyarakat Sejahtera bertemakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama-sama bermula dari alam persekolahan. Hadirin sekalian, gaya hidup sihat membawa maksud seseorang individu mempunyai badan yang sihat dan menjalani aktiviti yang berfaedah. Gaya hidup sihat juga boleh dicapai melalui kesihatan dari aspek pemikiran dan emosi yang sihat. Setiap individu mengimpikan sebuah kehidupan yang sihat dan sejahtera baik dari aspek segi fizikal maupun mental. Memiliki tubuh badan yang sihat hanya dapat dikecapi sekiranya kehidupan harian dipenuhi amalan aktiviti harian yang bermanfaat. Namun begitu, matlamat tersebut hanya tinggal omongan kosong sekiranya kita tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Bagi merealisasikan matlamat ini, setiap individu dan masyarakat umum seharusnya melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti untuk meningkatkan kualiti kesihatan dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Bak kata pepatah, badan sihat, otak cerdas. Kehidupan yang sihat boleh diperolehi melalui pengurusan tekanan yang baik. Impaknya mampu melahirkan individu yang seimbang dari segi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pengurusan emosi dan celik akal membantu memandu kesejahteraan diri dalam segala aspek yang membinasakan diri. Individu yang bijak mengurus tekanan berupaya mempamerkan keadaan diri yang matang, ceria dan optimis sepanjang menjalani hidupan hariannya. Selain itu, disarankan untuk membina hubungan yang baik dengan masyarakat setempat bagi membentuk persekitaran sosial yang baik. Penerapan nilai-nilai murni dalam masyarakat melahirkan rakyat yang sihat dan sejahtera. Kita harus bijak menyesuaikan diri dengan keadaan dengan mengelakkan diri daripada terjebak dengan sebarang gejala sosial yang merosakkan diri dan masa depan. Dalam konteks ini, semua pihak boleh berganding bahu berperanan sebagai idola dan suri teladan kepada anak-anak supaya mereka tidak terpengaruh dengan anasir-anasir negatif. Hadirin hadirat sekalian, mengamalkan corak pengambilan makanan yang seimbang merupakan salah satu usaha bagi mencapai matlamat tersebut. Makanan seimbang hendaklah mengandungi zat yang cukup untuk kekal sihat. Sekiranya seseorang individu bersikap sambil lewa tentang pengambilan makanan yang seimbang, lazimnya mereka akan terdedah kepada risiko serangan pelbagai penyakit. Misalnya, pengambilan gula dan makanan berlemak secara tidak terkawal akan memberi risiko kepada penyakit diabetes dan menimbulkan masalah kepada fungsi jantung. Kajian pemakanan dewasa Malaysia yang telah dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia telah menetapkan garis panduan di dalam piramid makanan untuk memastikan bahawa makanan yang dimakan mengandungi khasiat dan menyihatkan tubuh badan. Kajian juga turut menyentuh tentang pengambilan susu oleh rakyat Malaysia yang tidak memenuhi saranan panduan diet yang memerlukan setiap individu minum susu sekurang-kurangnya 2 gelas sehari. Selain itu, melakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali sehari merupakan kaedah untuk kita kekal sihat. Aktiviti senaman amat penting untuk kesihatan seseorang, sekaligus membantu jantung berfungsi dengan baik untuk memastikan pelancaran darah di dalam badan menjadi lancar. Bahkan, proses pembakaran lemak di dalam badan turut berlaku, sekaligus dapat mengatasi masalah berlebihan lemak di dalam badan dan mengurangkan risiko penyakit obesiti. Sekiranya seluruh rakyat Malaysia mengamalkan gaya hidup sedemikian, tidak mustahil negara berpotensi mencapai peningkatan terhadap kesihatan rakyat yang sejahtera.
Hadirin yang dihormati, rehat yang mencukupi juga dapat memberikan kelegaan kepada otak untuk berehat dan bertenang. Menurut kajian, setiap individu memerlukan tidur sekurang-kurangnya 8 jam sehari. Dalam tempoh ini, sel-sel otak yang rosak akan dipulihkan dengan sempurna dan membantu badan menjadi cergas. Hadirin yang budiman, sebagai kesimpulan, kesedaran orang ramai tentang kepentingan gaya hidup sihat dan kesihatan perlu ditingkatkan. Langkah ini penting supaya setiap individu dapat mendisiplinkan diri, terutama dalam aspek pemakanan dan penjagaan kebersihan. Bak kata pepatah, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Bagi menambahkan pengetahuan orang ramai tentang hal ini, panduan tentang penjagaan kesihatan perlu disebarluaskan. Semoga amalan hidup sihat yang kita perkatakan ini benar-benar menjadi realiti di bumi Malaysia. Sekian, terima kasih.